Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, penganjuran simposium Ngepan Iban SNI amat bertepatan dalam mendorong anak-anak muda mempelajari mengenai budaya Ngepan Iban yang merupakan identiti penting buat kaum Iban. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, SNI boleh dijadikan platform untuk generasi muda mempelajari teknik membuat pakaian tradisional itu supaya budaya tersebut dapat terus diwarisi secara turun-menurun dan tidak hilang ditelan zaman. Katanya kaum Iban khususnya perlu mengetahui tentang pakaian tradisional tersebut dan patut berasa bangga kerana ia merupakan salah satu pakaian tradisional yang cukup unik di dunia ini. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C. Kitayai dalam majlis perasmian penutupan simposium Ngepan Iban Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Miri pada malam Sabtu. Datuk Amar Douglas Ugah menegaskan kerajaan Sarawak sentiasa menyokong program seumpamanya yang dapat memberikan impak tinggi kepada pembangunan modal insan di samping mengangkat martabat budaya dan adat tempatan. Dalam pada itu, beliau turut menyeru kepada semua pihak sama ada yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung agar terus mempertahankan adat dan budaya setiap suku bangsa dan etnik di Sarawak. Paparan seterusnya, Kerajaan Sarawak kini sedang menaik taraf loji rawatan air Batu Kitang sebagai usaha menampung keperluan bekalan air yang semakin meningkat di Kuching. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, kapasiti loji tersebut akan ditingkatkan kepada 984 juta liter sehari MLD berbanding 780 MLD pada masa ini. Kuching Water Board is going beyond Kuching area. They are also supplying to Bau and part of Bahagian Semerahan. So meaning that the coverage is very big. So that's why we are upgrading Kuching Batu Kitang water treatment plant. Ultimately, it will be upgraded to 984 MLD. At the moment, the capacity is 780 MLD, but producing 704 MLD right now, to cater the requirement. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa lawatan teknikal ke loji rawatan air Batu Kitang di Kuching pada Ahad. Mengulas lanjut, Datuk Julaihi berkata beberapa tahun akan datang akan memberi cabaran kepada Lembaga Air Kuching KWB untuk terus menampung keperluan bekalan air yang meningkat memandangkan ia bertanggungjawab ke atas loji utama untuk wilayah selatan bagi grid air Sarawak. Enough reserve margin, but the Kuching city is growing. Kuching and beyond is growing, and the demand from other areas, Bau and Bahagian Semerahan, is also requiring the water to be supplied to Jebak. We supply Bahagian Semerahan as well. So it is increasing about 4% annually. 4.5% annually the demand. So meaning that we have to look beyond Batu Kitang treatment plant, we have to look beyond Matang treatment plant. So we are looking at Landih water treatment plant, which is already in the pipeline. Terdahulu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau menyatakan bahawa margin rizab rawatan air berkesan semasa KWB kini hanya pada tahap 5%. Seterusnya, generasi muda perlu mengekalkan budaya menghormati mereka yang lebih tua. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sikap hormat menghormati dan berbudi bahasa khasnya kepada warga tua sentiasa diberi penekanan yang tinggi bukan sahaja dalam budaya masyarakat Cina, malahan masyarakat lain di negara ini. Katanya warga emas ialah insan yang amat berjasa kepada generasi masa kini dan segala sumbangan serta pengorbanan mereka perlu dihargai dan diberi balasan yang setimpal. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan perayaan Tahun Baharu Cina dan Anugerah Pelajar Cemerlang Anjuran Persatuan Teochew Miri pada Sabtu. Sementara itu, jelasnya setiap kaum di negeri ini boleh bekerjasama, makan dan minum bersama, duduk berkongsi pelbagai perkara serta saling menghormati antara satu sama lain.
Perkembangan selanjutnya di Limbang. Daerah Limbang akan terus dibangunkan terutamanya dari aspek pelancongan bagi menarik lebih ramai pengunjung ke situ. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu Majlis Daerah Limbang telah mengenal pasti sekitar 17 kawasan di daerah itu yang boleh dibangunkan sebagai kawasan tumpuan pelancong. Jelasnya ini berikutan kedudukan strategik daerah Limbang yang bersempadan dengan beberapa lokasi di peringkat antarabangsa, negeri dan juga daerah. Katanya Limbang yang berada di tengah-tengah lokasi berkaitan mampu menarik pelancong antarabangsa yang boleh masuk melalui Brunei dan pulang melalui Miri atau Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Dewan Suarah Limbang pada Sabtu. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota menambah sebuah esplanade sepanjang 1.8 km iaitu esplanade terpanjang di Sarawak juga kini sedang dibina di Bandar Limbang sebagai pusat tumpuan pelancong. Ke perkembangan berikut, Kerajaan Sarawak komited untuk membantu golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman sendiri. Adun Satok Datuk Ibrahim Baki berkata, usaha tersebut bagi menampung pertambahan jumlah penduduk dan menyediakan kediaman bagi keluarga generasi kedua khususnya golongan B40 di kawasannya. Apakah inisiatif yang diberi oleh kerajaan untuk membantu khususnya golongan B50 dan M50 dengan perumahan? Kita ada satu masalah tanah, saya tanah ada perumahan. Jadi ini kita aturkan nama tanah yang sifatnya berubah. Tapi rakyat itu bertambah. Banyak yang hari bertambah. Di sini kita nak lepaskan anak-anak kita khususnya yang baru kahwin dan sebagainya rumah tangga. Kini kita nak bantu juga. Jadi ada banyak juga sidang datang di pejabat servis kita yang bertanya sedemikian juga soalan-soalan. Dan inisiatif lain khususnya macam yang sepatutnya di bidang wilayah umum macam isteri kita, anak-anak kita yang dalam label ada endowment otomatik sebenarnya kita olah kemohonan RM450 diberi oleh kerajaan RM450. Saya mengandung dapat endowment RM450. Berikut jelasnya kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Taklimat Khas Bantuan Kewangan Mutiara Mortgage and Credit di Kuching pada Ahad. Ujar beliau, skim bantuan deposit perumahan akan diuruskan oleh Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd dengan kerajaan negeri akan membayar deposit rumah tersebut kepada pemohon yang layak. Menurutnya lagi, butiran terperinci melibatkan pelan pembangunan juga akan dimaklumkan selepas lawatan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang dijangka diadakan pada 22 Februari ini. Manakala di Lunduk, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak (MySED) komited untuk membangunkan usahawan dalam kalangan belia melalui penganjuran pelbagai program. Timbalan Menterinya Dr. Ripin Lamat berkata, ini selaras dengan aspirasi Kerajaan Sarawak untuk mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Katanya selepas wabak COVID-19, peluang pekerjaan amat terhad dan ini telah membuka peluang bagi para belia untuk menceburi bidang keusahawanan khususnya dalam bidang industri makanan. Katanya semasa berucap pada program Youth Entrepreneur Sit Up Yes at Lunduk di Dewan Masyarakat Lunduk pada Sabtu. Sementara itu, Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan menyambut baik program seumpamanya di daerah Lunduk yang mana ia berperanan mendedahkan kepada para belia ilmu-ilmu penting yang diperlukan untuk memulakan perniagaan masing-masing. Selanjutnya, umat Islam di Sarawak diseru agar bersama menghulurkan sumbangan membantu mangsa gempa bumi di negara Turki dan Syria. Menurut Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, semua kutipan sadak Jumaat di masjid dan surau berjumaat seluruh Sarawak pada 10 dan 17 Februari akan diserahkan sebagai sumbangan orang Islam kepada tabung gempa bumi Turki dan Syria. Sekarang ini seluruh dunia berduka cita dengan apa yang berlaku, gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria. Dan kita di Sarawak
tidak ketinggalan. Selaku Presiden Islam Sarawak, kita telah membuat keputusan bahawa semua kutipan Jumaat untuk 10 hari bulan ini, 10 hari bulan 2 ini, bulan 2 dan 17 Jumaat yang akan datang akan diserahkan sebagai sumbangan kita orang Islam untuk tabung gempa bumi Turki dan Syria. Itu untuk masjid. Apapun juga kita tidak menolak. Seandainya ada juga individu-individu yang ingin menyumbang untuk tabung yang berkenaan. Semoga sumbangan yang sedikit ini dapat sedikit sebanyak meringankan beban mereka yang mengalami musibah di Turki dan Syria. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Khatam Al-Quran Sekolah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan 2023 di Kuching pada Ahad. Sehubungan itu, orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan secara peribadi juga boleh melakukannya menerusi akaun perbankan tabung Baitul Mal Sarawak seperti yang tertera. Dalam majlis tersebut, lebih 200 pelajar sekolah tersebut telah tamat darjah 6 membaca khatam Al-Quran. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.